Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 12.1.5, menafsir pelbagai perwakilan data termasuk membuat inference atau ramalan. Dengan menafsir perwakilan data, kita dapat memperoleh maklumat dan seterusnya membuat inference dan ramalan. Contoh, graf garis di sebelah menunjukkan jisim sampah dalam ributan yang dibuang di sebuah bandar dari tahun 2010 sehingga tahun 2015. Ini adalah graf garis yang menunjukkan jisim sampah yang dibuang daripada tahun 2010 sehingga tahun 2015. A. Berapakah jisim sampah yang dibuang pada tahun 2010? Pada tahun 2010, jisim sampahnya ialah 1,900 tan. B. Apakah yang boleh anda nyatakan tentang jisim sampah yang dibuang pada tahun 2011 dan tahun 2014? Pada tahun 2011, jisim sampahnya adalah sebanyak 2,100 tan. Manakala pada tahun 2014, jisim sampah dia adalah 2,100 tan. Jadi, apakah yang kita boleh buat tentang jisim sampah yang dibuang pada tahun 2011 dan juga 2014? Jisim sampah yang dibuang adalah sama pada tahun 2011 dan 2014, iaitu sebanyak 2,100 tan. C. Cari min jisim sampah yang dibuang dalam tempoh 6 tahun itu. Apakah yang dimaksudkan dengan min? Min tu maksudnya purata. Macam mana kita nak cari purata? Caranya adalah jumlah jisim sampah bahagikan dengan bilangan tahun. Untuk tahun 2012, jisim sampahnya adalah sebanyak 2,900 tan. Tahun 2013, sebanyak 2,600 tan. Manakala pada tahun 2015, jisimnya sebanyak 1,600 tan. Jadi kita masukkan dalam formula ini jumlah jisim sampah tu maksudnya kita tambahkanlah jumlah jisim ini jisim ni kita tambahkan bahagikan dengan bilangan tahun. Bilangan tahun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kira atas dahulu, dapat jawapan, baru bahagikan dengan 6. Maka kita dapat min dia ialah sebanyak 2,200 tan. Itu adalah min. D. Nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan graf garis itu. Apakah inference yang kita boleh buat? Berdasarkan graf garis ini, apa yang kita boleh buat adalah jisim sampah yang dibuang semakin berkurang setiap tahun selepas tahun 2012. Jadi kalau awak perhatikan graf garis ini, bermula tahun 2012 dan ke atas, jisim sampah yang dibuang semakin berkurang. Jadi inference yang kita boleh buat adalah jisim sampah yang dibuang semakin berkurangan setiap tahun selepas tahun 2012. E. Berdasarkan trend graf garis, ramalkan jisim sampah yang dibuang pada tahun 2016. Berdasarkan trend graf garis ini, cuba awak ramalkan berapakah jisim sampah yang dibuang pada tahun 2016. Kalau kita perhatikan jisim sampah yang dibuang semakin berkurangan setiap tahun selepas tahun 2012. Jadi kita boleh andaikan jisim sampah pada tahun 2016 pun dia akan berkurang. Berkurang sebanyak berapa? Kalau perhatikannya, dari tahun 2013 sehingga 2014, dia berkurang sebanyak 500 tan. Manakala, dari tahun 2014 sehingga 2015, dia berkurang sebanyak 500 tan juga. Jadi, kita boleh buat ramalan pada tahun 2016, dia juga berkurang sebanyak 500 tan.
Jadi berapakah nilai dia? Awak tolaklah 1600 tolakkan dengan 500, kita dapat 1100 tan. Ya. Jadi ramalan kita pada tahun 2016, jisim sampah yang dibuang adalah sebanyak 1100 tan. Ya, boleh Okey, contoh berikutnya, di makmal kawalan kualiti, jangka hayat kepada jam yang hampir bagi 24 biji sel kering diuji. Data yang diperoleh diwakilkan dengan plot titik seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Jadi, data ini, plot titik ini menunjukkan data bagi jangka hayat bateri, 24 biji bateri. Okey, kepada jam yang terhampir. Baik, A. Nyatakan jangka hayat maksimum dan minimum bagi sel kering yang diuji. Okey, berapakah jangka hayat maksimum dan jangka hayat minimum? Jadi berdasarkan plot titik ini, berdasarkan garis ini, kita tahu jangka hayat maksimumnya adalah 20 jam. Manakala jangka hayat minimumnya adalah selama 8 jam. Okey, soalan B. Nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan data dalam plot titik itu. Apakah inference yang awak boleh buat? Melalui plot titik ini, apa yang awak nampak? Apakah inference yang awak boleh buat? Okay, inference yang kita boleh buat adalah kebanyakan sel kering mempunyai jangka hayat dari 13 jam sehingga 20 jam. Kalau awak lihat plot titik ini, plot titik ini dia lebih berkelompok di sini. Bermaksud kebanyakan sel kering jangka hayatnya adalah daripada di antara 13 jam sehinggalah 20 jam. Jadi itulah inference yang kita boleh buat. Okey. C. Makmal kawalan kualiti menetapkan supaya sel kering yang mempunyai jangka hayat kurang daripada 10 jam dianggap cacat dan ditolak. Cari peratusan sel kering yang ditolak. Okay, kalau perhatikan plot titik ini, dia cakap kalau sel kering itu jangka hayatnya kurang daripada 10 jam, bermaksud dia dianggap cacat dan akan ditolak. Jadi macam mana kita nak kira peratusan sel kering yang ditolak? Jadi ini adalah bilangan sel kering yang cacat kerana jangka hayat dia kurang daripada 10 jam. Jadi awak kena kiralah berapa peratusan sel kering ini. Okay, bilangan sel kering yang jangka hayatnya kurang daripada 10 jam adalah sebanyak 3 biji. Jadi kita kena tukar kepada bentuk peratus. Okay, jadi peratusan sel kering yang ditolak adalah sama dengan 3/24 darab 100%. Kenapa 24? Sebab kesemua sel kering ini jumlahnya adalah 24 biji. Jadi kita kira 3/24 darab 100%, maka kita dapatlah 12.5% sel kering yang akan ditolak. Okay, D. Diketahui bahawa 50% daripada sel kering mempunyai jangka hayat sekurang-kurangnya X jam. Cari berapakah nilai X? Okey. Kita kena kiralah berapa nilai 50% itu. 50% itu mewakili berapa banyak sel kering. Okey, macam mana nak kira? 50% daripada bilangan sel kering itu bermaksud 50/100 darablah 24. Maka kita dapat 12 biji. 50% itu bermaksud 12 biji. Okey. Dia cakap diketahui bahawa 50% ataupun 12 biji sel kering itu mempunyai jangka hayat sekurang-kurangnya X jam. Okey, apakah yang awak faham dengan ayat sekurang-kurangnya X jam? Maksudnya paling sedikit X jam kan? 12 biji sel kering ini jangka hayatnya paling kurang X jam. Dia boleh jadi lebih. Jadi antara sel kering ini, yang manakah mewakili 12 biji tersebut? Okey, inilah sel kering yang mewakili 12 biji. Kalau kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi inilah 12 biji sel kering yang jangka hayatnya sekurang-kurangnya X jam. Paling sedikit X jam. Jadi dekat sini kalau perhatikan pada garis nombor ini, paling sedikit berapa jam ini? Paling sedikit di sini adalah 17 jam. Jadi daripada plot titik ini didapati
12 biji sel kering mempunyai jangka hayat sekurang-kurangnya 17 jam. Paling sedikit dia boleh bertahan 17 jam. Dia boleh lebih 18 jam, 20 jam ya. Okey, maka dia nak cari nilai X. X di sini nilai dia 17 lah. Okey ya. Okey, kita nak belajar apa itu histogram. Histogram ialah satu perwakilan data yang memaparkan data terkumpul. Data terkumpul ialah data yang dikumpulkan dalam satu selang tertentu. Okey, contoh ya. Histogram di bawah menunjukkan tinggi bagi 50 orang murid perempuan. Okey, ini adalah histogram. Dia macam carta palang kan. Cuma dia mesti rapat. Okey, ini adalah histogram. Histogram tu segi empat tepat ni dia mesti kita lukis rapat-rapat ya. Baik. Lebar setiap palang histogram mewakili satu selang tertentu. Okey, misalnya selang tinggi 140 sehingga 144 ini dia merangkumi julat tinggi antara 140 cm sehingga 144 cm. Okey. 145 sehingga 149 ini mewakili selang tinggi antara 145 sehingga 149 cm. Begitu juga yang berikutnya ya. Tinggi palang pula mewakili kekerapan data. Okey, sebagai contoh ya, tinggi palang ini bernilai 6. Bermaksud ada 6 orang murid perempuan. Tingginya adalah di antara 140 sehingga 144 cm. Itu maksudnya ya. A. Cari bilangan murid perempuan yang mempunyai tinggi di antara 155 cm sehingga 159 cm. Jadi berdasarkan histogram ini ya, ini adalah bilangan yang mewakili murid perempuan yang tingginya adalah di antara 155 sehingga 159 cm. Berapakah bilangan murid perempuan tersebut? Okey, bilangannya adalah seramai 10 orang ya. Okey, B. Murid perempuan yang mempunyai tinggi 160 cm dan ke atas layak untuk menyertai pasukan bola tampar. Cari bilangan murid perempuan yang layak untuk menyertai pasukan bola tampar. Okey. Soalan cakap ya, murid perempuan yang tingginya 160 cm dan ke atas layak masuk pasukan bola tampar. Jadi berdasarkan histogram ini ya, ini adalah tinggi yang melebihi 160 cm. Jadi berapakah bilangan murid tersebut? Okey, bilangannya adalah seramai 3 orang ya. Jadi 3 orang murid layak menyertai pasukan bola tampar ya. C. Dengan memerhatikan bentuk histogram itu, buat inference tentang taburan tinggi murid perempuan. Jadi kalau awak perhatikan histogram ini, cuba awak buat inference. Apa yang awak boleh buat inference berdasarkan histogram ini? Okey, untuk tinggi 145 sehingga 149 cm ya, bilangan murid perempuan adalah seramai 13 orang. Manakala untuk tinggi 150 sehingga 154 cm, bilangan murid pula adalah seramai 18 orang. Jadi berdasarkan histogram ini, cuba awak buat inference berdasarkan taburan tinggi murid perempuan. Okey, inference-nya adalah kita boleh buat kebanyakan murid perempuan mempunyai tinggi di antara 145 sehingga 159 cm. Jadi kalau perhatikan histogram ini kebanyakan murid perempuan tingginya adalah di antara 145 sehingga 159 cm. Sebab kebanyakan murid perempuan tinggi dia ini, nampak? 13, 18, 10. Jadi itulah inference yang kita boleh buat. Faham Okey, tip Bestari. Histogram tidak memaparkan nilai data sebenar, tetapi memaparkan nilai dalam satu selang tertentu. Okey, kalau perhatikan kan ni, dia memaparkan selang tinggi. Contoh 140 cm sehingga 144 cm. Dia tak ada bagi tahu tepat-tepat 140 cm berapa, 141 cm berapa, 142 cm berapa, dia tak bagi tahu. Dia cuma bagi selang saja di antara 140
sehingga 144 cm ada 6 orang. Itu yang dimasukkan ya. Histogram dapat memaparkan data yang besar kerana data diwakili dalam selang kelas. Kalau data itu besar ya, histogram kita boleh gunakan untuk mewakili data tersebut. Okey. Baik, sekarang kita nak belajar poligon kekerapan. Poligon kekerapan ialah graf yang menyambungkan titik tengah bahagian atas setiap palang dalam histogram itu dengan garis lurus. Okey, sebuah poligon kekerapan boleh dilukis daripada histogram seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, ini adalah histogram tinggi murid perempuan. Okey, macam mana kita nak lukis poligon kekerapan? Okey, caranya ialah mula-mula kita tandakan dahulu titik tengah dia. Okey, titik tengah dan titik tengah di sini. Okey, kita tanda titik tengah dia. Kemudian kita ambil pembaris, kita sambungkan titik tengah ini dengan menggunakan pembaris. Pastikan garisan itu lurus ya. Dan seterusnya, di sini kita tandakan. Julat dia adalah di antara 135 sehingga 139. Awak kena tengoklah julat dia mesti seragam ya. Kemudian kita sambungkan garisan dia. Begitu juga di sini. Ya. Julat dia adalah di antara 165 sehingga 169. Kemudian kita sambungkan garisan ini. Seterusnya, kita lukislah poligon kekerapan. Inilah nama dia poligon kekerapan. Dia ada garis lurus sahaja. Ya, dia macam graf garis. Ya, cuma bezanya poligon kekerapan ini kita perolehi daripada histogram. Okay, mula-mula kita lukis dulu histogram. Kemudian daripada histogram barulah kita boleh bina poligon kekerapan. Okay, ya. Contoh. Poligon kekerapan di sebelah menunjukkan masa yang dicatatkan oleh sekumpulan peserta dalam larian mesra di sebuah taman. Okey, poligon kekerapan ini menunjukkan masa larian bagi sekumpulan peserta. A. Cari jumlah peserta dalam acara larian mesra ini. Okey, daripada poligon kekerapan ini macam mana kita nak tahu jumlah peserta dia? Okey, kita kena tulislah, kita kena carilah berapakah bilangan peserta yang berlari dalam setiap julat masa ini ya. Contoh 11 sehingga 15 minit bilangan pesertanya adalah 10 orang. Okey, untuk 6 hingga 10 minit tak ada orang. Tak ada orang ya. Untuk 11 hingga 15 minit ada 10 orang. Untuk 16 hingga 20 minit ada 24 orang. 21 sehingga 25 minit 30 orang. 26 sehingga 30 minit 26 orang, 31 sehingga 35 minit, 12 orang, 36 sehingga 40 minit, 8 orang, 41 sehingga 45 minit, tiada, kosong ya. Jadi jumlah peserta tu kita tambahlah semua ni. Kita tambah ya. Maka kita dapat 110 orang peserta yang menyertai larian mesra ini. Okay, B. Cari bilangan peserta yang mencatatkan masa larian dalam tempoh 16 minit sehingga 20 minit. Okay, di manakah dia 16 minit sehingga 20 minit? Okey, di sini. Jadi, berapakah bilangan peserta dia? 24 orang peserta. Okay, C. Dengan memerhatikan bentuk poligon kekerapan itu, buat inference tentang taburan masa yang dicatatkan oleh peserta. Okey. Daripada poligon kekerapan ini, cuba awak buat inference. Okay, macam mana kita nak buat inference? Okey, awak perhatikan ini ya. Kita boleh katakan ya, inference ni adalah kebanyakan peserta mencatat masa larian dari 16 minit sehingga 30 minit. Okay, kalau awak perhatikan ya, kebanyakan peserta ni masa lariannya adalah di antara 16 sehingga 30 minit. Jadi itulah inference yang kita boleh buat ya. Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 169 sehingga 171. Sekian, terima kasih.